Perkembangan banjir di Pitas. Setakat 9 malam tadi, jumlah penduduk ditempatkan di 7 PPS meningkat kepada 1,117 orang yang melibatkan 427 keluarga. Ketua Pemuda GRS Pitas Asmi Rudi menasihati penduduk agar kekal berwaspada dan sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Katanya langkah itu juga bagi memudahkan proses pemindahan dilakukan sekiranya banjir berulang. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berwaspada kerana cuaca tidak menentu pada ketika ini. Kalaupun tidak berhenti hujan, kita harus sentiasa dengar nasihat daripada pihak Jabatan Kebajikan, pihak pejabat daerah, pihak daripada MKN. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam sesi lawatan banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Salimpodon Darat, Pitas. Beliau turut menyampaikan bantuan bakul makanan, lampin kanak-kanak dan barangan keperluan harian. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah membantu kami di sini. Kami tidak dapat membalaslah budi baik Datuk, Ketua Pemuda, PPM dan juga kebajikan semua. Saya sebagai pengurus di sini mewakili seluruh keluarga atau mangsa banjir mengucapkan ribuan terima kasih dan kami tidak dapat membalas segala budi ini. Hanya doa kami yang akan berserta dan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah-limpah. Usahawan tempatan digesa memanfaatkan platform media sosial bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Medium yang dikenali sebagai pasar maya ini juga semakin popular dan memudahkan urusan jual beli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedik berkata, ramai usahawan kini terbukti berjaya melalui perniagaan dalam talian. Beliau berucap merasmikan seminar asas keusahawanan tekun nasional di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Ewan mengingatkan bahawa pengurusan kewangan yang baik merupakan prasyarat penting bukan sahaja memastikan kemajuan perniagaan, malah memberi keyakinan kepada institusi kewangan. Tahun ini, seramai 5,300 usahawan tekun menerima pembiayaan berjumlah RM150 juta berbanding RM149 juta tahun lalu, melibatkan 2,884 usahawan. Petronas dengan kerjasama kerajaan negeri melalui Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM bakal melancarkan platform pencarian kerja untuk anak-anak Sabah melalui sistem Pomigas. Ia bertujuan memberi peluang kepada golongan belia mendapatkan peluang pekerjaan serta menceburi industri minyak dan gas. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arifin Muhammad Arif, sistem ini dikawal sedia oleh Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Ketua Menteri dengan menggunakan ekosistem pencari kerja Sabah Jobs Portal JPSM. Ia dijangka siap sepenuhnya Julai tahun ini. Demikian ucapannya sempena Hari Kerjaya Minyak dan Gas edisi 2025 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Hari Kerjaya Minyak dan Gas ini menyediakan 40 reruai pameran melibatkan lebih 20 syarikat minyak dan gas terkemuka serta pembekal perkhidmatan. Lebih 700 peluang pekerjaan pelbagai sektor industri turut ditawarkan. Untuk mencari pekerjaan dalam bidang oil and gas sebab ada banyak company oil and gas di sini yang memerlukan pekerjaan, memerlukan pekerja, diorang pun hire pekerja dan ini satu peluang yang baguslah. Kita dapat lihat ada juga student yang daripada sekolah menengah sehingga ke peringkat universiti, mereka boleh dapat benefit daripada program ni. Dalam bidang oil and gas kita tahu sangat-sangat susah untuk cari peluang pekerjaan. Jadi bila ada event macam ni, itu memudahkan kami dan bagi kami lebih banyak exposure dan juga dapat bagi kami lebih banyak experience. Saya rasa bidang oil and gas ni sangat menarik sebab saya boleh tengoklah macam proses-proses dia. Lepas tu it's impressive macam mana dia orang macam extract daripada bawah tanah, dari laut semua tu. Lepas tu boleh digunakan dalam aktiviti seharian kita. Kerajaan negeri menyambut baik langkah menubuhkan Persatuan Penuaan Sihat Sabah dalam usaha mewujudkan kesedaran yang lebih baik tentang penuaan sihat. Penubuhan persatuan ini juga sebagai langkah strategik pelan tindakan masyarakat dalam mengekalkan dan meningkatkan kesejahteraan fizikal, mental dan sosial seiring peningkatan usia.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Sahil Yahya berkata ia sebagai platform bagi masyarakat berkongsi pengalaman, mengukuhkan rangkaian sokongan dan menggalakkan kerjasama antara pelbagai organisasi. Datuk Sahil berucap merasmikan pelancaran Persatuan Penuaan Sihat Sabah dan Seminar Penuaan Anggun di Kota Kinabalu. Persatuan tersebut yang ditubuhkan sejak 2 tahun lalu mempunyai lebih 100 keahlian dari sekitar Kota Kinabalu. Before this, the Matif in West Malaysia, they used to come 2 years once to do a seminar here. I have been quite active with them when they were coming from KL. Then I was thinking, Dato' Zara, Dato' Ajas, then we were thinking, why don't we have our own one? So this is our own one. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai persatuan ini boleh menghubungi talian 088 322 000. 278 kanak-kanak sekitar Parlimen Kalabakan menyertai program Khatan Perdana 2025 yang diadakan di 3 lokasi Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Tanjung Batu, Merotai dan Sebatik. Program tahunan ini dianjurkan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Kalabakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, peningkatan kos berkhatan ketika ini mendorong pihaknya menganjurkan program berkhatan setiap tahun bagi membantu golongan ibu bapa kurang berkemampuan. Alhamdulillah penyertaan dan sambutan yang begitu memberangsangkan daripada ibu bapa kerana kita tawarkan secara percuma dengan bantuan daripada pihak KKM dan juga klinik-klinik swasta yang dapat berkolaborasi lah. Jadi setakat ni di Tanjung Batu ada 118, di Merotai ada 80 dan di Felda ada 80. Jadi total semua ada 200 lebih lah, menghampiri 300. Dan sesuatu yang menarik pada kali ini, daripada 118 peserta, 2 peserta adalah non-Muslim. Beliau yang juga adun Tanjung Batu ditemui media selepas merasmikan Khatan Perdana 2025 di Desa Tanjung Batu Darat Tawau. Sebab kan non-Muslim jugalah kan, dia mau kena sunat jugalah kalau kami punya ikutlah. Jadi saya ada tanya itu satu kawan tu kan, dia bilang boleh juga dia datang rumah, tapi dia cakap dia introduce lah dia itu ada itu program lah di sini. Dan dia cakap lah boleh join juga. Dan saya tanya kalau boleh join non-Muslim. Dan dia cakap ya boleh. Dan saya pergi daftar. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran MTHQ menjadi platform melahirkan lebih ramai qari dan qariah yang berpotensi dan mampu bersaing ke peringkat lebih tinggi. MTHQ juga secara tidak langsung memberi kesedaran bahawa Al-Quran dan As-Sunnah perlu dijadikan sebagai panduan untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan ini merupakan satu program sokongan yang kita sangat alu-alukan daripada pihak Majlis Perbandaran dan semua jawatankuasa pelaksana yang sentiasa memastikan program ini dapat dilaksanakan setiap tahun. Datuk Rina yang juga adun kukusan ditemui media selepas merasmikan MTHQ peringkat Perbandaran Tawau di Masjid Al-Kausar Tawau. Beliau berharap masyarakat Islam terus membudayakan bacaan Al-Quran dan menghayatinya sebagai panduan hidup. MTHQ bahagian Tawau akan berlangsung pada 5 Februari di Tawau. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.